Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi berada di discussion dalam topik keempat, iaitu opportunity, recognition of opportunity. Okay, so kita sambung lagi dalam video ini. Terdapat tiga benda yang kita akan discusskan, iaitu recognition of needs and wants, recognition of problem and how we find the solution, and the last one adalah evaluation and selection process. Okay. Sebelum itu kita kena tahu dulu, kita kena recognize dulu need, apakah itu needs and want. So needs and want adalah benda yang berbeza. Okay, kalau needs itu adalah sesuatu yang kita panggil sebagai keperluan. Dia ni adalah benda yang asas yang kita perlu ada, yang kita perlu kita perlukan. Kalau kita tak ada keperluan tersebut, maybe kita tak boleh menjalankan kehidupan dengan sempurna. Kalau wants ini adalah sesuatu yang kita panggil macam second option ataupun dia dipanggil sebagai kehendak. Kalau dia tak ada pun tak apa. For example, orang kata beli handbag itu adalah kehendak, bukan keperluan. Tapi kalau beli makanan, berbuka puasa itu adalah keperluan. So dia ada benda yang berbeza, tetapi kedua-dua ini sebenarnya perlu untuk seseorang entrepreneur lihat dan perlu untuk mereka mengambil tindakan untuk penuhi. Okay. So let's take a look. This is the Maslow hierarchy of needs. Okay. Ini adalah satu piramid yang menyatakan tangga keperluan manusia. Okay, dia bermula daripada bawah. Kalau you tengok yang bawah, kalau purple yang bawah sekali ini, dia adalah psychological needs ataupun kita kenali dia sebagai basic needs. Termasuklah food, water, warmth, rest. So benda ini adalah benda yang kita sangat perlukan. Kita perlukan kepada makanan, perlu minuman, perlu kepada rehat yang secukupnya. Dia adalah psychological needs dan setiap manusia perlukan. Kalau kita tak ada benda ini, memang kita akan matilah. Tak ada makanan boleh mati, tak minum air secukupnya pun boleh kehausan dan mendatangkan kemudaratan. Okay, and termasuklah juga rest. So ini adalah keperluan basic yang mana setiap manusia perlukan untuk rehat. Bila kita dah pada siang harinya melakukan pekerjaan, so malam harinya Allah dah tentukan supaya kita berehat. Okay. And basic need yang kedua adalah safety needs. Safety needs ni lebih kepada security and safety. Kita memerlukan rumah, ataupun kita memerlukan apa lagi, kereta untuk berjalan, untuk ke sesuatu tempat. Kita memerlukan dari segi rumah yang ada lock, key lock, ada CCTV, rumah yang ada grill, supaya apa? Untuk menjamin keselamatan kita. Bila kita keluar daripada tempat yang kita rasakan selesa itu, so kita sebenarnya terdedah kepada benda yang bahaya. So safety needs adalah sesuatu benda yang dikategorikan sebagai basic needs juga. Okay, then kalau kita tengok dua yang baru di tengah ini kita namakan sebagai psychological needs. Okay, kalau kuning ini adalah belongness and love needs. Okay, so dia lebih kepada hubungan. Okay, dia lebih bila kita dah ada kita punya basic needs, so kita memerlukan sesuatu yang berbentuk relationship dengan kawan-kawan, dengan saudara mara dan sebagainya. So itu adalah sesuatu yang kita nak berkongsi kita punya pendapat, nak berkongsi cerita dan sebagainya. Itu adalah psychological. Ada orang yang hari-hari macam menghadap laptop saja ataupun duduk di satu bilik melakukan kerja saja, so dia stress. That's why psychological needs berada di tengah-tengah. Okay, so needs yang seterusnya yang masih lagi berada di psychological needs adalah esteem needs. Okay, ini adalah sesuatu keperluan kita yang mana kita merasakan bila kita ingin mencapai sesuatu dan bila kita dapat, kita rasa sangat dihargai. Kita rasa macam kita dah mencapai sesuatu, kita rasa macam satisfied, gembira. So benda yang kita nak capai itu telah dilaksanakan. Okay, itulah psychological needs. And ada paling puncak atas itu adalah self-fulfillment needs. Ataupun nama lain ni adalah self-actualization, yang bermaksud bila seseorang itu dah pun mencapai sesuatu peringkat yang terpaling yang
atas sekali dalam hidupnya. Maybe dalam pendidikan dia dah berjaya mendapat PhD. Maybe dalam kerjaya dia sebagai academician dia dah jadi profesor. So self-actualization dia itu telah berada di peringkat itu, dia berjaya mencapai sesuatu kehendak dia, keperluan dia itu pada peringkat yang tertinggi lah, mengikut apa yang you nak capai. Okay, so itu adalah Maslow hierarchy of needs. Alright, so yang seterusnya sekarang ni kita nak recognize problem pula. Apa itu problem? And apakah itu find solution? Okay, problem ini adalah sesuatu benda yang berlaku dalam kita punya daily life. Adalah satu benda yang membuat kita rasa macam very challenging, macam ada sesuatu limit. Okay, so bila kita merasai kesusahan ataupun bila kita rasa macam kenapalah ada benda ni, kenapalah tak ada orang invent buat benda baru yang memudahkan pengurusan masa dan sebagainya, selain pada jam. Okay, so itu adalah satu challenge, satu problem yang ada dalam kita punya kehidupan seharian. So bila entrepreneur datangkan solution terhadap kita punya challenge ini, itulah dia business opportunity. Okay, setiap masalah yang dihadapi oleh customer komplain yang datang daripada mereka ini dilihat sebagai opportunity oleh entrepreneur, iaitu dengan find solution. Untuk apa? Untuk memudahkan lagi daily life, customer punya daily life. Okay. Alright, seterusnya adalah berkenaan dengan opportunity identification process. So dia bermula dengan kita search for the changes that happen in our environment. Kalau you masih lagi ingat pada video yang sebelum ini, environment factor terbahagi pada 4. So kita ada population, kita ada social, kita ada technological advance, dan juga kita ada regulation. So anything happen ataupun anything changes that happen within these 4 factors, kita kena cari dulu. Okay, then bila kita dah cari, dan kita pun akan recognize lah apakah keperluan dan kehendak, and find the solution towards this problem. Barulah kita akan discovery the opportunity. Apakah peluang yang kita nak bagi pada solution ini. Okay. Seterusnya adalah berkenaan dengan ability to search and discover business opportunity. Menggunakan apa? Kebolehan apa? The first one adalah berdasarkan kita punya our own experience and exposure. For example, dulu kita pernah mengalami benda yang sama, ataupun kita punya experience yang lepas itu relate dengan situasi sekarang. So kita dapat solution daripada kita punya own experience. They might be from your bad experience ataupun from your good experience lah. Dua-dua pun dia boleh digunakan. And kebolehan yang kedua adalah daripada knowledge and skill. Knowledge yang kita ada. Kita dah collect lots of information, kita dapat observation, kita pergi seminar, kita buat reading from books and journals, kita buat market survey dan sebagainya. So kita ada knowledge, kita ada skill, kita pergi pergi menuntut ilmu ataupun pergi pada bengkel ataupun pergi kepada online class, so kita ada skill. So from that pun kita boleh menjadikan dia sebagai kita punya ability untuk kita discover business opportunity. And yang nombor 3 adalah special alertness. Special alertness ni biasanya macam benda-benda yang tak disangka-sangka macam pandemik lah. So there is lots of opportunity bila kita berdepan dengan pandemik ni. Dari segi apa? Macam-macam. Dari segi peluang perniagaan, dari segi pembelajaran, dari segi working environment dan sebagainya. Social network, melalui creativity, vigilant ataupun precaution punya tindakan. Vigilant ni biasanya terhadap bencana-bencana lah. So kita ambil precaution dari segi Malaysia memang setiap tahun akan dilanda banjir kan. So apakah precaution yang kita ambil? Adakah menyediakan lebih banyak bot-bot yang berkuasa tinggi ke macam mana ke? So kita tahu itu adalah salah satu ability yang kita dapat keluarkan opportunity daripada vigilant, langkah berjaga-jaga. Okay, seterusnya adalah mekanisme. Siapa who are our target untuk kita keluarkan opportunity itu? The first one, dia boleh datang daripada customer lah. Sebab
kita nak penuhi kehendak dan juga keperluan customer. From the retailers and distributor pun kita boleh identify kita punya opportunity. Daripada business associate dengan rakan-rakan yang lain, dengan bankers. Apa bankers? Sebab dia yang tahu status keuangan setiap pelanggan. Okay. So dia tahu daripada segi ekonomi dia macam mana kan, status ekonomi, dan apa lagi daripada sumber consultant, employees and others. Employees pun macam lots of problem datang daripada employees. Macam mana nak mengekalkan dia punya performance dalam sesebuah syarikat kan. Maybe ada entrepreneur yang nampak peluang dari segi why not kita involve dalam penghasilan wangi-wangian kan, yang stressfulness, yang dapat mengurangkan stres. So letak dekat pejabat-pejabat. So itu problem daripada employee. Okay. Next is about the evaluation and selection process. So bila dah tahu opportunity apa yang kita nak grab itu, so kita kena melalui evaluation and selection process. Yang mana kita involve judging lah, kita nak menilai the viability, sama ada peluang yang kita ambil ini berbaloi ataupun tidak untuk dilaksanakan. So kita nak assess dia punya potential. Okay. So kriteria yang kita boleh kaji ataupun yang kita boleh list down sama ada peluang ini berjaya ataupun tidak adalah adakah peluang tersebut can make money and has potential for growth. Every entrepreneur yang terlibat dalam bisnes ni mesti dia nak make money lah kan. So bila dia nampak opportunity tersebut, make sure that kind of opportunity boleh mendatangkan hasil lah. Okay. Less competition, bila kita involve a new product, a new market, of course lah persaingan itu lagi kurang. So kalau kita rasakan persaingan dah banyak kan, so it's hard for you lah to sustain dalam business tu nanti. Ada apa lagi? Ada good fit between entrepreneur and opportunity. So kita kena tengok compatibility dia. Sama ada dia fit together ataupun tak. Dia sesuai ataupun tidak. Dia kind of opportunity dengan kebolehan entrepreneur itu sendiri. Okay. Ada competitive advantage. Apa competitive advantage ini? Dia adalah uniqueness yang membuatkan your product itu berlainan dengan you punya competitor. Okay, dari segi apa? Dari segi featuresnya ke, functionnya ke, yang membuatkan competitor tak mampu untuk imitate you punya produk. Okay. Workable and efficient, of course lah. Bila kita ada opportunity, kita nak hasilkan produk untuk menyelesaikan masalah customer, make sure that kind of product adalah workable and efficient lah, function well. And apa lagi? Not against the norm and values of the community. Ini pun adalah sensitive issue. Nak hasilkan produk pun kena melihat kepada perkara-perkara yang sensitif inilah, dari segi kita kan negara yang berbilang kaum, dari segi tuntutan agamanya, dari segi adabnya dan sebagainya. Dan yang pentingnya juga adalah mesti mematuhi, mesti conform the laws and regulations. Sebab dalam negara kita memang ada rulesnya, tak boleh hasilkan produk-produk yang memudaratkan, yang illegal dan sebagainya lah. Okay, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.